الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-tuan, puan-puan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita menyambung lagi sirah kitab Qisasul Anbiya kita. Bulan lepas saya tak mai, sekolah saya ramai positif. Saya bukanlah kontak rapat, kontak lah, tapi saya tak rapat, tapi dah ramai sangat. Dia dah bercampur budak-budak kan, jadi saya tak berani lah, takut pasal sekarang ni gelombang Omicron dan sebagainya ni kan. Bukan takut kalau kena kat orang, tak yang duk sabit kita, takut yang tu lah. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Dan sekarang pun sekolah menengah agama seluruh Malaysia, tingkatan 1 sampai tingkatan 4 kita PDPR untuk nak membendung gelombang ni. Tak apalah, kita sambung terus lah. Malam ni kita nak sambung lagi kisah Nabi Yusuf, yang hari tu kita pergi kepada dia punya permulaan dia. Kemudian yang ni kita nak sambung lagi lah. Kita berhenti bulan sebelum ni pada bab di mana depa selepas depa buang Nabi Yusuf ke dalam perigi tu, kita nak pergi yang tu. Baik. Maka depa balik bagi tahu dekat ayah mereka Nabi Yaqub, mengatakan selepas adik-beradik Nabi Yusuf, Bani Israel ni, buang Nabi Yusuf dalam telaga, kemudian dia balik teriak bagi tahu kat Nabi Yusuf, kat Nabi Yaqub, kata Nabi Yusuf telah dibaham oleh serigala. Jadi kita nak sambung yang tu lah. Mereka terus melakukan pendekatan dan memujuk ayah mereka sehingga si ayah, tu kita cerita dah yang ni, sambung dia. Okay, baik. Setelah memasukkan Yusuf ke dasar perigi, mereka mengambil baju Yusuf dan melumurnya dengan darah. Kemudian mereka kembali menemui ayahnya pada waktu petang. Mereka menangis di depan ayah seakan-akan menangisi kepergian saudaranya Yusuf. Mereka balik berlakon cerita kat ayah mereka sambil teriak ni. Teriak pula disebut oleh ulama mujahid dan sebagainya, mengatakan teriak ni dengan teriak yang bersungguh-sungguh. Oleh sebab itulah sebahagian ulama salaf mengatakan, janganlah kamu tertipu oleh tangisan orang yang zalim. Ni nasihat yang terbit daripada cerita ni. Yang pertama adalah apa? Jangan sesekali kita tertipu dengan tangisan orang yang zalim. Kerana berapa ramai orang yang zalim membuat tipu muslihat, lalu menampakkan diri sebagai orang yang bersedih ataupun teraniaya sambil menangis, sebagaimana saudara-saudara Yusuf. Ini nasihat ulama yang dapat petik daripada kisah ni. Sebab apa? Sebab saudara-saudara Nabi Yusuf berlakon, mereka dah buat jahat, kemudian mereka balik pergi menghadap Nabi Yaqub, mereka teriak sungguh-sungguh, tapi teriak tu adalah teriak lakonan nak ambil hati Nabi Yaqub. Maka ulama salah mengatakan, ibrah daripada kisah ni yang pertama dah bagi kita ambil adalah kita ni sebagai generasi hari ni yang membaca kisah ini, jangan kita sesekali tertipu dengan tangisan orang yang zalim. Orang yang zalim ni bermaksud zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang zalim itu lawan kepada adil. Jadi orang yang zalim tak kira siapa pun lah, kadang-kadang begitulah mereka. Semasa mereka berbuat kezaliman dan kejahatan, mereka buat sesuka hati mereka. Setelah mereka dihadapkan ke muka pengadilan ataupun dituduh bersalah, ataupun orang muda kata kantoi lah, mereka akan menangis. Mereka akan mula mendekati agama. Kalau mendekati agama dengan sungguh-sungguh tak apa, tapi dengan skrip-skrip lakonan, teriak dan sebagainya agar kita dapat simpati. Maka ulama memesankan kepada kita bahawa jangan kita tertipu dengan tangisan orang yang zalim. Ini satu nasihat yang saya kira cukup penting dalam zaman hari ini. Baik. Kedatangan mereka kembali ke rumah menemui ayah mereka pada petang hari itu dimaksudkan untuk menghilangkan dugaan buruk ayahnya dan untuk melancarkan tipu muslihat mereka. Baik. Maka mereka menceritakan firman Allah. Allah rakamkan kata-kata mereka. Mereka mengatakan, wahai ayah, kami pergi berlumba. Sebenarnya tadi tu ayah kami duk lawan lumba lari, kami tinggal Yusuf jaga makanan.
maka ketika itulah serigala makan dia. Baik. Mereka datang membawa baju Yusuf yang berlumuran dengan darah palsu. Maksudnya darah yang dibuat-buat. Mereka sengaja mencari anak kambing dan menyembelihnya, lalu mengambil darah untuk selanjutnya melumurkan darah kambing itu pada baju Yusuf untuk mengelabui mata ayahnya bahawa Yusuf benar-benar telah dimakan oleh serigala. Ulama mengatakan bahawa mereka lupa untuk mengoyak baju Yusuf. Dan memang rencana pembohongan akan terbongkar kerana adanya kelalaian. Mereka dah plan dah, tapi kantoi kat situ. Nah, itu yang ulama sebut, kata Nabi Yaqub dalam tafsir Nabi Yaqub kata sopannya serigala ni pasal apa? Dia nak makan anak aku, dia buka baju selai-selai. Baju tak koyak apa langsung ni, darah penuh kat baju, tapi baju tak koyak langsung. Itu yang kata ulama, kata Ibn Katsir, itulah pembohongan ni kena teliti. Kalau tak teliti dalam berbohong, kita akan ada bibit-bibit yang menyebabkan kita kantoi. Tu bahaya. Menipu ni janganlah. Baik. Tuan-tuan tengok tak satu filem? Bukan tuan-tuan tengok tak, tuan-tuan tengoklah satu filem ni, tajuk dia War Dogs. Cerita orang putih. Cerita pasal dua orang anak muda ni, cerita benar, based on true story. Dua orang anak muda di Amerika Syarikat, dia menipu kerajaan Amerika lah. Dia jual senjata made in China. Dia sudut undang-undang salah. Tapi akhirnya yang dipublikkan tu sebab benda-benda kecil je. Tuan-tuan tengok cerita tu. Saya nak cerita ni nanti jadi spoiler. Tuan tengok, menarik juga plot yang disusun tu. Dia cerita benar. Akhirnya mereka didapati bersalah lah. Tapi yang buat mereka kantoi tu sebab benda yang silly mistake je. Macam ni lah. Baik. Setelah nampak adanya tanda-tanda yang meragukan, maka ayahnya tidak mempercayai cerita mereka itu. Maka bila Nabi Yaqub tengok, Nabi Yaqub sedikit lega dan sedikit susah hati. Lega sebab apa? Dia faham anak dia tak mati kena baham serigala. Cuma dia susah hati, awaklah perangai anak-anak yang lain ni macam ni. Baik. Nabi Yaqub benar-benar telah memahami permusuhan mereka terhadap Yusuf dan kedengkian mereka atas kecintaannya kepada Yusuf melebihi daripada kecintaannya kepada mereka. Hal ini terjadi kerana sejak kecil sudah terlihat olehnya akan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Yusuf. Allah mengkehendakinya untuk membawa tugas kenabian. Jadi Nabi Yaqub ni tahu dah, dia kenal anak dia. Ayah dengan mak ni cukup kenal anak dia. Tak boleh tipu. Maka dia tahu dalam hati dia ni memang saja buat cerita ni, cuma tak tahulah Yusuf di mana sekarang. Baik, ini dalam tafsir dia ulas lagi panjang. Ibn Katsir bawa satu rencana, satu rujukan riwayat daripada Ahlul Kitab. Saya tak berniat nak baca panjang, cuma dalam rujukan ini cerita dia panjang lagi lah. Cerita dia adik-beradik ni pi cari pula. Mereka rasa menyesal, mereka pi cari. Kemudian masa mereka sampai kat telaga tu, mereka tengok tak ada dah Nabi Yusuf, pasal ada kafilah dah ambil kan. Maka mereka sedih, mereka teriak, mereka koyak baju semua tu. Cuma Ibn Katsir tambah dalam riwayat ni mengatakan cerita ni berselisih dengan riwayat daripada Quran. Cerita ni Ibn Katsir kata kita tak boleh ambil pasal dia berselisih dengan Quran. Dan ini dalam riwayat lama, mungkin dalam rujukan Taurat dan sebagainya. Jadi kita punya kaedah kita di dalam mengambil cerita-cerita daripada Bani Israel, cerita-cerita lama, kita dah ulang 2-3 kali ni. Panduan dia ialah la nusaddiq wa la nukadzib. Kita tak kata dia betul, kita tak kata dia salah. Bila ada nas yang mengatakan yang selari dengan dia, tak apalah dia betul, tapi betul bukan sebab dia tu, sebab ada nas, maka cerita dia kita boleh pakai. Bila ada nas yang berbeza dengan dia, khilaf, tak boleh sama dah, maka kita tolak versi yang Taurat ini, versi yang riwayat Israiliyat ini. Kalau tak ada nas dan cerita tu pula tak bertentangan dengan akidah dan tak menyelisihi syarak, maka kita tak kata salah, kita tak kata betul. Kita boleh ambil di sudut nama, di sudut tempat dan sebagainya. Itu yang kaedah ulama buat dalam nak mengarang tafsir. Kemudian selanjutnya firman Allah dalam surah Yusuf ayat 19 sampai 20. Dia nak main cerita pasal kafilah mai ambil Nabi Yusuf dalam pergi itu kan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah
qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun wa syarauhu bithamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Yang bermaksud kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya, maka dia mengatakan, oh kabar gembira, ini ada seorang anak muda, ya busyra hadza ghulam, ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Lalu ataupun dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahim, mereka menjualnya dengan samani harga, bi thamanin bakhsin. Bakhsin apa nama ni, bakhsin ni murah, kalau rakhis diskaun, bakhsin ni murah, menjual dengan harga yang murah, iaitu beberapa dirham saja. Bakhsin darahim ma'dudatin, beberapa dirham saja dalam hitungan mereka, dan mereka merasa tidak tertarik. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka merasa tidak tertarik hati mereka kepada Yusuf. Ini ayat yang kita nak sambung, kita nak cerita ni. Maka Allah, dan ini dalam tafsir Ibn Katsir, Allah berfirman secara mengabarkan tentang apa yang dialami oleh Yusuf setelah saudara-saudaranya melemparkannya ke dalam sumur tersebut, dan ia berada di dalamnya sendirian. Baru ni di Morocco kan, adik Rayyan, Allah yarhamlah, no? Jatuh dalam perigi seorang-seorang dalam tu, no? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, no? Mereka buat macam-macam cara, akhirnya dapat dikeluarkan beliau, tapi ialah umur beliau tak panjang, tapi dia bergelap di dalam kegelapan perigi selama beberapa malam untuk dia bercerah di dalam kecerahan syurga selamanya. Itu adik Rayyan. Dan mudah-mudahan dengan kesabaran mak dan ayahnya itu, kesabaran itu dapat membawa mereka ke syurga, insya-Allah. No? Baik. Ini pula kisah Nabi Yusuf ni pun dalam perigi juga. Ketika mana Nabi Yusuf bersendirian di dalam perigi tersebut. Ya, baik. Nabi Yusuf berada di dalam sumur tersebut selama 3 hari, sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash ini satu orang ulama besar jugalah. Kata-kata dia yang terkenal, dia kata cukuplah bencana kepada kafar, cukuplah kenikmatan, ya? Cukuplah kenikmatan berdiam diri itu ialah keselamatan, dan cukuplah akibat ataupun mudarat, cukuplah mudarat, banyak mengomen itu ialah populariti. Maksudnya dia kata serendah-rendah nikmat kita berdiam ialah keselamatan, orang tak kacau kita, dan serendah-rendah bencana cakap banyak ialah populariti, masyhurah disebut. Abu Bakar Ayyash kata masyhurah, bencana, sebab populariti ialah fitnah yang besar juga kalau kita tak pandai nak mengawalnya, no? Dan kata Abu Bakar Ayyash dalam bab yang lain yang direkodkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala, dia mengatakan masuk ke dalam ilmu mudah, dia kata, tetapi keluar daripada ilmu menuju Allah itu yang payah. Dalam maksudnya mengaji mungkin mudah, kalau kita rasa susah, mudah lagi kalau dibandingkan bila kita dah ada ilmu, dan mana ilmu tu nak bawa kita kepada Allah, yang tu yang susah. Berat amanah ilmu, dalam nak jujur dalam menyampaikan ilmu, di dalam nak menyampaikan kebenaran kepada orang yang nak mendengarkan kata-kata kita, di dalam nak menyebarkan ilmu itu agar orang dipandukan bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berat. Sebab tu kena hati-hati. Sekarang pada zaman fitnah, pada zaman semua orang boleh berkongsi ilmu dan pengetahuan, semua orang boleh menulis apa sahaja, semua orang boleh bercakap apa sahaja, kamera dihalalkan kepada semua muka dan suara, maka satu zaman yang penuh dengan fitnah yang memerlukan kita berhati-hati. Kalau tidak, kita akan terus bersengketa dan terus seperti mana yang kita berlaku sekarang ni lah. Baik, tuan-tuan, Muhammad bin Ishaq mengatakan, setelah saudara-saudaranya melemparkan Yusuf ke dalam sumur tersebut,
Mereka duduk di sekitar sumur tersebut sepanjang hari sambil melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf dan apa yang menimpa padanya. Ini versi dalam tafsir kata, lepas mereka lempang tu, mereka tak balik lagi. Mereka duduk tengok kot telaga tu, apa nak jadi kat Yusuf, kat Nabi Yusuf. Kemudian Allah mengilhamkan sekelompok musafir, sekelompok musafir untuk lalu ke kawasan tersebut, dan berhenti di dekat dengannya. Masa tu abang-abang ni pun mengundang tengok apa nak jadi. Maka mereka mengutus seorang untuk mengambil air, baling timba turun dan menurunkan timba ke dalamnya. Maka Yusuf segera memegang tali timba tersebut. Orang itu pun bila dia tarik keluar, dia rasa berat. Dia tarik keluar, tengok-tengok ada budak muda yang sigap. Ulama kata masa ni umur Nabi Yusuf 4 tahun. Kita dah bincang bulan sebelum ni, masa ni Nabi Yusuf belum sampai umur yang mukallaf. Dia belum lagi. Cuma mumayyiz dah. Mumayyiz ni dia awal lagi. Sebab dia tamyiz. Dia mumayyiz ni maknanya apa? Dia boleh membezakan. Tamyiz ni boleh bagi beza. Mumayyiz ni dia boleh beza baik buruk. Maksudnya anak kita pantang jumpa benda apa pun dia telan. Itu belum mumayyiz. Dia belum mumayyiz. Okay? Tapi ada anak yang dia dah mumayyiz, dia dah boleh beza baik buruk dah. Tapi dia belum mukallaf, dia belum ada taklif, dia belum tak sampai wajib ke atas dia untuk solat lagi. Tu dia mumayyiz lebih awal. Jadi yang kita bincang dalam ni Nabi Yusuf, dia dah mumayyiz, cuma dia belum akhir balik lagi. Dan kata ulama 4 tahun. Jadi bila dia angkat naik timba tu, boleh angkat dalam 4 tahun. Angkat tengok budak muda, maka dia menyeru kawan-kawannya, dia mengatakan qala. Dia mengatakan ya busyra hadza ghulam. Busyra ni berita gembira kan. Gembiranya kita ni. Ni ada budak-budak, comel pula. Baik. Orang itu pun bergembira dengan keberadaan Nabi Yusuf seraya mengatakan, duhai ni alangkah seronoknya, macam itulah. Ini adalah kabar gembira. Ini adalah anak muda. Cuma kata Ibn Katsir, sebahagian ahli qiraah dia baca bukan ya busyra, dia baca ya bushrai, ya bushri, ya bushri. Kalau tuan-tuan pergi semayang di mana-mana tempat di luar Malaysia ke, ataupun ustaz-ustaz kita yang balik mengaji di luar, saya tak tahu lah qiraat daripada mana ni. Dia bila dia baca ya bushri tu, mungkin dia bukan silap, cuma ada qiraat yang baca ya bushri. Takut nanti kita ada semayang belakang imam baca ya bushri, kita dengar dia ni lari dah balik qiraat lain. Sebab kerana As-Sa'di mengirakan bahawa itu ialah bukan busyra berita gembira, tapi busyra itu nama orang, nama kawan dia. Sebab ya tu munada, panggilan. Dia panggilan ya. Jadi busyra itu nama kawan dia. Oi busyra, ni ada budak ni, macam tu. Macam tu. Namun kata Sa'di, penafsiran ini gharib, tak ramai. Tak, riwayat yang cerita busyri itu nama orang, bukan gembira. Sebab busyra ni berita gembira, tapi lah ni kita buat jadi nama orang lah kan, anak-anak kita buat nama busyra kan. Tapi dalam riwayat ni kata busyra ni berita gembira, ya busyra, gembiranya. Kadang-kadang kalau nak kata busyra, kita boleh kata ma busyra, ataupun ma ajmala, cantiknya, ma ahsana, cantiknya kan, indahnya, baiknya. Baik, bila dia kata ya munada, maka ulama mengatakan busyri, bukan busyra. Busyri itu nama orang, tapi yang lebih kuat ialah busyra. Adapun qiraat busyri itu tak asing, cuma bukanlah sampai tak ada orang kata, dia ada sandaran juga. Baik. Baik. Kemudian dia bagi teknikal part lah, imam-imam mana yang baca qiraat tersebut. Okey. Firman Allah, wa asarruhu bida'atan, kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Siapa sembunyikan dia ni? Wa asarruhu. Hu tu, dhamir hu tu kembali kepada Nabi Yusuf. Menyembunyikannya, nya tu Nabi Yusuf. Tapi siapa yang sembunyikannya tu? Man huwa fa'il. Siapa yang hu tu maf'ul, yang disembunyikan tu Nabi Yusuf. Tapi siapa yang menyembunyikan tu? Itu jadi perbincangan. Ada ulama mengatakan yang menyembunyikan itu ialah musafir.
musafir tadi tu. Dia tak mau kongsi dengan musafir yang lain, maka dia pakat kawan dia, kita simpan budak ni sorok, lagi kita pergi jual. Satu. Ya. Ini dikatakan juga oleh As-Su'di dan Ibnu Jarir. Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ini, iaitu wa asarruhu bida'atan ni, yang menyembunyikan itu ialah saudara-saudara Yusuf. Fa'il dalam ini ialah saudara Yusuf. Maksudnya yang menyembunyikan itu saudara Yusuf. Menyembunyikan macam mana? Bermaksud mereka duk datang tu tak lari lagi kan. Jadi bila orang yang bawa keluar ni tanya, hamba kenal kan ni? Dia pada yang marah. Maka mereka menyembunyikan. Tu maksudnya tu. Dia tak mau habaq. Dia tak tahu. Kami bukan orang kau ni, kami bukan doktor ni. Macam tu. Tu maksudnya. Siapa yang kata macam ni? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Baik. Yakni saudara-saudara Yusuf menyembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya dan tidak mahu memberitahukan bahawa Yusuf adalah sebenarnya saudara mereka. Dan Allah ilhamkan ke dalam jiwa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga begitu. Nabi Yusuf boleh habaq dah 4 tahun. Boleh cakap dah. Tapi Nabi Yusuf pun tak mau habaq, kata dia tu dia beradik saya. Bermaksud apa? Tawak dah. Baik pakcik bawa saya pergi pun tak apa. Duduk dengan adik-beradik ni, selagi dia bunuh saya lagi cari pasal. Nabi Yusuf sendiri pun tak mau. Betul tak? Ya. Demikian juga dengan Yusuf. Dia menyembunyikan siapa dirinya yang sebenar kerana khawatir saudara-saudaranya akan membunuhnya, sehingga kan Yusuf lebih memilih untuk dijual. 2 kali Nabi Yusuf buat pengorbanan ini. Kali kedua sat lagi yang Nabi Yusuf lebih memilih untuk masuk penjara daripada dia terus-menerus digoda oleh wanita. Yang kali pertama ni dia pilih biar dia kena jual tak apa daripada ikut balik adik-beradik dia. Kalau kita ikut adik-beradik balik lah, bergaduh lebih kuat apa, aku ada ayah di rumah. Tapi Nabi Yusuf dah tawak dah dengan abang dia ni. Main dia, tipu dia. Sebelumnya ambil dia nak bawa pergi main, kemudian tipu dia kan. Baik. Kemudian ayat yang mengatakan tadi ni, wa syarauhu bisamanin baksin darahima ma'dudatin. Wa syarauhu bisamanin baksin darahim. Depa jual dia dengan baksin darahim. Baksin darahim dengan harga yang murah. Baik, kita nak bincang yang tu. Ulama bincang, siapa yang jual? Yang kita duk faham selama ni, saya pun sebelum saya duk faham macam tu. Saya faham ayat ni cerita musafir ni pun, kafilah ni bawa Nabi Yusuf pergi Mesir, jual di Mesir, jual dengan harga yang murah. Nampak kena betul tak tuan? Bila kita baca Quran pun macam tu, terjemahan dia pun begitu. Wa syarahum baksin darahim ma'dudah. Dia pun jual dengan harga yang murah ikut perkiraan mereka. Jadi kita dah faham kafilah ni yang pergi jual dengan harga yang murah. Tapi dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan, ulama bincang, wa syarahu, siapa yang jual tu? Yang jual tu siapa? Ni dia bincang. Allah berkata saudara-saudara Yusuf akhirnya menjualnya dengan harga yang sedikit, sebagaimana dikatakan pula oleh Mujahid dan Ikrimah, kerana kata al-bakhs artinya kurang, sebagaimana firman Allah, fala yukhafu bakhsan wala darahaqa wala rahaqa, maka dia tidak akan takut akan pengurangan pahala. Surah yang lain lah nak beritahu maksud bakhsin ini kurang. Lepas tu saya kata rakhis. Kalau tu di Mekah kata rakhis, maksudnya diskaun. Rukhsah, keringanan. Itu bahasa Arab ni dia mengikut tu ya. Baik. Maka dalam ni kata, yakni saudara-saudara Yusuf lah yang menukarkannya dengan harga di bawah standard, harga terendah. Kerana dia jual bawah harga pasaran. Maknanya dia tak mengaku adik-adik dia, tapi dah dia duduk tang tu nak tutup cerita dan sebagainya, maka dia kata lah ni macam ni lah bang, kami jual kat abang lah budak ni. Macam tu. Tetapi dia jual dengan harga yang sangat murah. Dalam tafsir dia kata bawah harga pasaran, bawah standard. Baik. Baik. Di mana pada dasarnya sebenarnya mereka tidak tertarik untuk menetapkan harganya. Bahkan seandainya para musafir itu meminta perginya tanpa harga, mereka pasti membenarkannya. Maksudnya sebenarnya mereka ni pun
Tak, naknya kalau musafir ni bagus, nak bagi juga. Kalau tak bagi pun depa tak heran hampir itu kata ulama. Jadi kita bila kita baca ni tuan-tuan, kita akan keluar satu persoalan kat kita. Kita fikir, apa hujah? Tu kalau kita orang yang berfikir, kita mengaji, kita kena fikir, kita kena cari hujah. Apa dalil? Apa hujah? Itu kaedah agama. Ada bab-bab tertentu yang yes, agama tertegak atas hujah. Dia bukan tertegak atas sentimen. Baik. Apa hujah mengatakan ayat wasyarauhu baksin darahim ni, mereka menjualnya dengan harga yang murah ni, mereka itu merujuk kepada adik-beradik Nabi Yusuf, bukan merujuk kepada orang Mesir, orang kafilah tadi, seperti mana yang kita faham selama ni tu. Orang akan fikir macam tu. Baik. Di sini Ibn Katsir jelas siap dah. Hujah dia ialah kerana apa? Ayat hujung tu. Ayat hujung tu, wa kanu fihi minaz zahidin tu. Mereka tidak tertarik kepadanya. Mereka jual dengan harga yang murah kerana mereka tidak tertarik kepadanya. Maka kata Ibn Katsir, kalau kita kata ayat yang jual itu merujuk kepada kafilah tadi tu, kafilah tadi jual kat Mesir dengan harga yang murah sebab dia tak tertarik kepadanya, tak make sense. Sebab ayat yang awal dia kata apa? Ya busyra hadza ghulam, gembiranya kita ni dapat budak ni, seronok pasal comel, pasal segak, pasal budak yang kuat, budak sihat. Maka mustahil dia seronok awal-awal, lepas tu dia nak jual, dia tak tertarik. Ambil aku jual yang murah. Maka kata ulama, sebenarnya yang jual tu adik-beradik dia. Maka adik-beradik ni, yang mana musafir ni kata lah, ni apa, tutup mulut sudah lah, kami bagi duit sikit kat hamba ni, cukup kalau kami beli kat hamba budak ni. Jangan kita jangan abang kat orang hamba lah, ibarat macam tu. Sebab hamba dah datang ni dulu, macam tu. Maka kata siapa yang kata ni? Ibn Katsir kata, siapa yang pendapat yang kata macam ni? Yang kata macam ni Abbas, Mujahid dan Ad-Dhahak, yang mengatakan dhamir itu, mereka itu ialah abang-abang dia. Namun Qatadah kata dah, mereka tu adalah musafir tu. Tu ulama dalam penafsiran ni, ilmu tafsir ni dia luas. Dan kita tak sampai level tu untuk tafsir Quran sesuka hati, tak boleh. Kita bukan mufassirin, kita bukan dalam kalangan ahli tafsir, kita tak pandai tuan-tuan. Kita tak boleh tafsir sesuka hati kita, tak boleh. Dan dia ada disiplin dia. Dan orang yang telah mencapai tahap mufassirin ini, dia telah melalui beberapa tingkatan-tingkatan. Seperti mana mereka telah melazimi bahasa Arab secara seluruhnya, mereka telah melazimi ilmu-ilmu hadis, mereka telah melazimi ulumul Quran. Kaedah Quran itu muqaddam, muakhir, kemudian mulazamah dengan Quran, kaedah-kaedah nahwu, kaedah-kaedah segala apa nama ni, bahasa, segala kaedah balaghah, mantik, bayan, apa semua ni clear, baru jadi mufassirin. Kita tak boleh tuan. Maka sebab tu depa ada hujah depa. Maka kata Qatadah, dhamir itu sebenarnya kembali kepada musafir. Namun kata Ibn Katsir, pendapat yang pertama tadi lagi kuat, iaitu kembali kepada abang-abang dia. Kerana alasan yang ayat tadi tu, mereka tidak tertarik kepada Yusuf. Yang dimaksudkan itu ialah saudara-saudara Yusuf, bukan rombongan musafir tersebut. Kerana kesombongan yang ada pada hati mereka. Baik, itu contoh dia. Maka kata ulama, Mujahid mengatakan mereka menjualnya dengan baksin darahim itu, beberapa dirham itu berapa? Kata Mujahid 20 dirham. Kata Muhammad bin Ikrimah, kata Ikrimah dan Muhammad bin Ishaq 40 dirham. Tapi tak apalah berapa dirham pun, beberapa dirham yang sedikit dengan jumlah nilai semasa seorang budak masa tu. Baik. Setelah mereka menjual Yusuf kepada para musafir itu, mereka mengikutinya sambil mengatakan, jagalah dia baik-baik, jangan engkau celakai dia. Maksudnya mereka mungkin ada ihsan lagi sikit kot, takut juga jadi apa-apa kan. Gaduh ke mana pun, darah ni ada lagi ni. Jadi kurang-kurang dia pesan, jangan sampai pergi sembelih dia lah kot, jangan dia pergi jual organ dia pula. Kurang-kurang pergi jual di tempat lain, sudahlah, kami tak mau tengok muka dia, tu saja. Jangan sampailah dia sampai orang nak sembelih dia, ambil organ, janganlah. Lagu tu lah ibaratnya. Sebab dia pesan, sebab dia ikut pergi sampai ke hujung.
Setibanya di Mesir, Nabi Yusuf mengatakan, barang siapa yang membeliku maka dia akan berbahagia. Lalu seorang pembesar membelinya, dan pembesar itu ialah seorang yang Muslim. Dia kata begitu. Baik. Dia sambung ayat seterusnya. Wa qala alladhina ishtarahu min Misra limra'atihi akrami maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi wa lanu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan orang Mesir yang membelinya itu berkata kepada istrinya, wa qala alladhina ishtarahu, berkata orang alladhi ishtarahu, alladhi mufrad, berkata orang yang membelinya itu. Alladhi itu merujuk kepada, kata ulama, nama dia apa? Aziz, kan? Dia kata kepada imraatihi, istrinya, akrami maswahu, muliakan dia, ra'i dia, muliakan dia, jangan kita duk penayang dia tak tahu halau. Sebab apa? Dia ni barangkali menjadi manfaat kepada kita kemudian, dan kita ambil dah dia jadi anak kat kita. Dan dalam tafsir yang lain mengatakan kerana Aziz ini dan isterinya ni tak ada anak, maka dia ambil Nabi Yusuf ni mula-mula belum jadi budak, tapi anggap lagu anak lah. Natakhidahu walada, kita ambil jadi anak. Baik. Allah mengkabarkan tentang kelembutannya kepada Yusuf, bahawa dia telah menetapkan padanya bahawa ada seorang yang membelinya dan berasal dari Mesir. Orang itu memperhatikannya, memuliakannya, dan berpesan kepada keluarganya agar berbuat baik kepadanya. Ia juga melihat adanya kebaikan dan kesolehan pada diri Yusuf. Maka dia berkata kepada istrinya, akrami maswahu asa ayyam fa'ana aw nattakhidhahu walada. Berikanlah dia tempat dan layanan yang baik, ataupun muliakan dia. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia sebagai anak. Orang yang membeli Yusuf adalah orang yang mulia, yang berasal dari Mesir, dan dia adalah seseorang menteri di saat itu. Ibnu Abbas mengatakan bahawa orang itu bernama Qatfir. Ibnu Ishaq mengatakan nama orang itu ialah Isfir bin Ruhaib. Dia ialah seorang menteri yang memegang perbendaharaan Mesir, dan rajanya pada saat itu ialah Ar-Rayyan bin Al-Walid, seorang laki-laki daripada suku Amaliq. Zaman tu kan Mesir di bawah Bani Amaliqah, Dan Muhammad bin Ishaq mengatakan istrinya itu bernama Ra'il bin Ra'il. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan namanya Zulaiqah. Baik. Dan pendapat yang lain pula mengatakan orang yang membeli Yusuf itu namanya Malik bin Di'ir bin Buwai bin Al-Akhafan bin Majian bin Ibrahim. Tak apalah, tu semua nama-nama lah. Baik. Maka apa nama ni, nama isteri dia ialah Ra'il ataupun Zulaiqah. Dalam tafsir yang lain mengatakan Zulaiqah itu ialah laqab sahaja, gelaran dia sahaja. Baik. Kemudian Ibn Katsir membawakan satu riwayat daripada Ibn Mas'ud yang mengatakan ada 3 orang yang mempunyai firasat yang tajam dalam dunia ni. 3 orang dan 3 keadaan. Orang yang pertama ialah ni, laki ni, dalam Quran sebut Aziz ni sebagai gelaran dia lah, tapi nama dia ialah apa ni? Ada 3-4 pendapat. Khaftir boleh, Iftir boleh, tapi kita kata Aziz lah, kita ambil apa nama ni, pronoun sebelah Quran. Orang yang pertama yang lelaki ni yang mempunyai firasat yang tajam, sebab bila dia ambil Yusuf tu, dia nampak dah Nabi Yusuf ni one day akan jadi somebody. So firasat dia tajam. Sebab tu dia kata kepada isteri dia, peliharalah ataupun muliakan, akrami maswahu, jaga kedudukan dia, muliakan dia. Pertama. Orang yang kedua yang mempunyai firasat yang tajam ialah seorang wanita yang berkata kepada bapaknya, ya abati stajirhu. Allah, ya abati, ayah,
istajirhu, ambil dia kerja. Siapa yang kata ni? Perempuan ni siapa? Anak Nabi Syuaib, kan? Kita baca dah sebelum ni. Baca lagi Musa. Ambil dia kerja. Ambil dia kerja. Siapa ni? Anak Nabi Syuaib. Yang kemudiannya akan jadi isteri Nabi Musa lah. Jadi maksudnya kata Ibnu Mas'ud, masa dia cakap tu firasat dia Allah bagi tajam. Okay. Dan yang ketiga, firasat orang yang paling tajam dan ketika mana? Ialah firasat Sayyidina Abu Bakar. Ketika mana dia mewasiatkan kepada Sayyidina Umar untuk jadi pengganti dia sebagai khalifah. Sayyidina Abu Bakar dilantik syura kan. Dan Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar dilantik melalui wasiat. Sayyidina Abu Bakar wasiat kepada Sayyidina Umar. Baik, Sayyidina Uthman dilantik oleh pilihan raya. Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sebagaimana kami telah menyelamatkan Yusuf dari saudara-saudaranya, dan demikian pula lah kami memberi kedudukannya yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir. Kemudian kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Baik. Maka tuan-tuan, Nabi Yusuf dibawa ke Mesir. Bayangkan, daripada kesusahan, duka cita, kedalaman perigi, Allah angkat Nabi Yusuf daripada dalam perigi, bawa naik dan naik ke puncak tahta. Begitulah kehidupan kita pun. Ada masanya kita merasakan kehidupan kita ini rendah, terendah, di bawah. Namun kadang-kadang posisi kita yang bawah itu adalah agar nanti kelak Allah akan menaikkan kita pada darjat dan kedudukan yang tinggi. Kita tak tahu. Ingat satu orang nanti. Bayangkan daripada dalam perigi yang gelap, yang buta, yang tak ada siapa nampak, akhirnya Allah arahkan, ilhamkan musafir lalu kawasan tu, ambil dia, bawa keluar dan bawa pergi ke negara lain, dan dia diangkat di negara lain. Dia diangkat di negara lain, bahkan menjadi menteri. Menteri pula, menteri yang besar lah, menteri pertanian. Kalau kita bercakap dalam dimensi hari ni, menteri pertanian tak besar mana Ustaz? Sebab kita zaman industri kan? Pertanian nampak lagu lekeh. Tapi pada zaman itu menteri pertanian ni level dia bendahara. Level dia bendahara lah. Tinggi lah, besar. Sebab zaman itu zaman pertanian. Sebab tu kita sekarang kena kembali dah kepada pertanian. Itu kekuatan kita. Tapi kita hari ni meninggalkan pertanian, kita banyak pergi kepada industri. Maka jadilah seperti mana kita jadi sekarang. Baik. Lalu Allah, okey, baik. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Di mana dan tatkala dia mencapai cukup dewasa, walamma balagha ashuddahu, balagha sampai baligh, sampai kepada satu umur yang baligh, dewasa, atainahu hukman wa ilma, Allah ilhamkan, kurniakan kepadanya ilmu dan hikmah. Baik. Semua itu menunjukkan bahawa berbagai peristiwa semuanya terjadi ketika Yusuf belum mencapai kesempurnaan usia dewasa. Maksudnya apa? Semua yang jadi sebelum ni tu Nabi Yusuf belum baligh. Jadi sampai umur baligh ni kita nak sembang, selepas baligh ni apa jadi? Baik. Di mana usia itu ialah 4 tahun. Semua itu berlaku sebelum Nabi Yusuf sampai usia baligh. Baik. Maka setelah Nabi Yusuf capai usia yang baligh dan sempurna akalnya, maka dia mendapat wahyu. Dan dalam ni dikatakan umur itu ialah 40 tahun. Antara pendapat mengatakan ketika dapat wahyu tu. Baik. Tapi ada pendapat mengatakan lebih muda daripada tu. Maksudnya sempurna baligh, muda tampan dan dapat hikmah dan ilmu. Baik. Tengok, mengenai kriteria kesempurnaan usia ini dan kematangannya, para ulama berbeza pendapat. Ada ulama mengatakan, Zaid bin Aslam Asy-Sya'bi mengatakan usia itu ialah once dia mimpi basah, sempurna. Ada ulama yang lain mengatakan, Sa'id bin Jubair mengatakan usia itu ialah 80 tahun. 80 baru matang. Baru ini bukan baligh saja, baligh dan matang. Orang putih kata 40 lah. Life begin at 40. Kita ni tuan-tuan dah masuk umur 40, dua benda jangan tinggal lah kalau boleh.
ataupun jadikan kelaziman kita. Apa? Qiyamul lail dan juga duha. Dua ni jangan tinggal. Jadikan kebiasaan. Masuk 40 jangan tinggal. Ya tak wajib, tapi kita masuk 40 buatlah. Mana? Buat. Biasa kita masuk 40 ni kita dah demi satu, tak tahulah saya tak masuk lagi. Tapi saya belajar psikologi lah kan. 40 ni demi satu macam juga ujian ni. Ya, tak tahulah tuan-tuan dah masuk dah, tuan-tuan cerita kat saya nanti. Saya berkait dalam ilmu psikologi, teori perkembangan psikososial Sir Erik Erikson, memang umur 40 ni dia jadi satu macam sikit. Tak tahulah, saya baru 32. Nak kata lebih pun kita tak berani kan. Kita salah berdasarkan pengalaman, saya tak tahu. Berdasarkan teori, umur 40 ni kalau dia lekat masjid, dia lekat terus sampai tua. Kalau 40 dia ada hura-hura lagi, takut dia akan pergi lagi jauh. Sebab tu 40 mau duduk beringat. Banyakkan qiyamul lail dan banyakkan duha. Nak azan dah. Kena azan ke? Azan ke? Sambung ke? Macam mana apa? Sambung. Azan. Macam mana? Sambung. Baik. Okey, itu pendapat yang kedua. Pendapat pertama kata 40 tahun. Pendapat yang kedua kata mimpi basah dah kira matang dah bertanggungjawab dah. Pendapat yang ketiga mengatakan matang dan balik dan matang 80 tahun. Ad-Dahaq mengatakan 20 tahun. Ikrimah mengatakan 25 tahun. As-Sa'di mengatakan 30 tahun. Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah berpendapat usia dewasa itu ialah 33 tahun. Adapun menurut Al-Hasan, usia dewasa itu, Al-Hasan ni Hasan al-Basri. Menurut Al-Hasan, usia dewasa itu ialah 40 tahun. Jadi maksudnya usia yang dewasa bermaksud dewasa dan ada kebertanggungjawaban, kematangan yang sempurna. Itu istilah yang sebenarnya. Maksudnya kita ni belah-belah 25-26 ni matang dah. Tapi kematangan yang sempurna 40. Maksudnya dia matang betul ya. Kadang kita 25-26 kita rasa lagu matang dah, menikah apa semua dah, tapi tak cerdik juga kadang-kadang. Dia panggil budak-budak tu dia ada lagi. Tapi once dia masuk 40, dia mengecapi kematangan yang sempurna. Baik. Batu orang putih kata life begin at 40 kan. Baik. Dan wanita yakni Zulaikha yang mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Kita nak sambung yang tu pula. Ya. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab. Dia tutup pintu. Wa qalat haytalaka. Haytalak kalau waqaf. Haytalaka. Qala ma'adallah. Perempuan ni dia tengok Nabi Yusuf dah sampai kesempurnaan umur tu, dalam within 20-an macam tu, muda sehingga tampan. Maka ketika itu Zulaikha ni dia berasa tak tahan tengok Nabi Yusuf. Maka apa dia buat? Dia menghiasi diri dia. Kemudian dalam Quran sebut wa ghallaqatil abwab, dia tutup pintu-pintu semua. Wa qalat, dan dia mengatakan haytalak. Mai tang ni. Mai haytalak ni mai. Cuma haytalaka ni dalam ni dibincang oleh Pak Imam muka surat. Sebab haytalaka ni terjemahan dia, kita tengok dalam terjemah, dia kata mai tang ni, mai sini. Cuma dia jadi gini. Bahasa Arab kalau mai tang ni ta'al guna, mai tang ni. Dan sebab tu Ibn Katsir bincang, adakah dia haytalaka ataupun dia bunyi macam ni, ataupun dia bunyi salah, ataupun dia bunyi hituka, macam tu. Haytalaka dalam Quran sebut haytalaka. Cuma ada yang menafsirkan bunyi dia bukan haytalaka, dia punya baris dia lain. Baris dia hitu. Maksudnya bukan hayta, hitu. Macam tu. Sebab apa? Hitu ni bermaksud hitu laka, aku telah bersiap untuk kamu. Kalau haytalaka, mai tang ni. Jadi yang mana yang betul pembincang yang tu? Ya. Tapi saya nak cerita panjang pasal 5-6 muka surat. Kata Ibn Katsir yang paling tepat ialah haytalaka, mai tang ni. Sebab haytalaka ialah orang kata apa, loghat orang Qibti ataupun loghat bahasa Hauraniyah. Ya.
Logat bahasa kaum Hauraniyah, bahasa Arab lah tapi Hauraniyah. Kan ada satu kaum yang dia tak boleh sebut alif lam. Saya pernah cerita lagi. Kaum ni dia tak boleh sebut alif lam. Alif lam dia jadi alif mim. Ada Bani Huzail, tak silap saya. Kalau saya silap betulkan saya. Bani Huzail ke Bani apa? Tapi memang wujud Bani ni. Dia tak dia di Yaman. Bani ni di Yaman. Dia alif lam dia tak boleh sebut. Dia sebut alif mim. Allahu akbar tuan-tuan. Pengarah yang meninggalkan kita siapa? Allahyarham Muhammad Khalid. Saya tak tahu lah kalau mengaji bab ni. Kan ada satu watak Joey cakap macam tu kan. Madem dalam 18 puasa kita orang duduk sini jam ya nak ada kau seorang tengok dia tu punya serius ya. Tuan tengok nak kemak tu 18 puasa? Tak tengok? Kampung Pisang. Aku seorang nak tengok TV malu. Ni surau. Tak apa, ni tuan-tuan tengok untuk ilmu tu dia beritahu. Saya kadang saya tengok masa saya duk relate dengan apa asal mengaji ni. Seronok tak? Tuan-tuan balik tengok YouTube punya ni lah, sekeratan 2-3 perkeratan. Joey tu watak dia cakap huruf M belakang. Huruf M belakang. Dia tak boleh sebut huruf lain, dia M. Apa nama dia banyak? Nama watak dia tu M Daud ke apa nama dia? Dia memang sebut M. Sayem dudum sinin jem macam tu kan. Memang kali buat watak tu jadi lawak lah. Tapi bila saya mengaji, saya jumpa hadis tu yang Nabi ada sebut hadis guna logat tu. Laisa minal birra apa nama ni, tidak menjadi satu kebaikan puasa ketika safar. Apa namanya? Siyamu fis safar. Tapi ada matan hadis tu yang laisa minam mim macam tu. Alif lam tu jadi alif mim. Ulama bila bahas ulah hadis ni mengatakan ada dua pendapat. Satu pendapat kata memang Nabi sebut macam tu. Sebab sahabat yang dengar tu daripada suku tu, suku yang alif mim tu, maka Nabi nak raikan suku dia punya logat, Nabi sebut macam tu. Satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi sebut macam biasa, tetapi perawi ni sebab dia suku tu diceritakan anak murid dia dengan logat yang macam tu. Tuan-tuan kalau yang rajin kaji, tuan-tuan balik tengok. Nak tengok hak YouTube tu boleh, nak tengok hak hadis ni pun boleh. Memang wujud. Laisa minal birra jadi laisa minam birram je tu. Dia ada alif lam jadi alif mim. Asyamu di amsyamu. Fi as-safar jadi fim am safar. Jadi saya teringat Muhammad Khalid buat watak Joey tu. Dia tak boleh sebut, dia sebut mim, M belakang kan. Mungkin dia pun dia kawan-kawan dengan ustaz mana-mana ada ceritakan, dia tak tahulah. Tapi itulah bila orang dah tak ada ni kita kaji lebih lah kan. Jadi tapi nak abang tahu wujud dan Nabi meraikan. Logat ni memang diraikan. Imam Syafi'i pergi berguru dengan satu kaum bahasa Arab saja berapa lama. No? Jadi kata Ibnu Katsir, hai talaka ni memang akan bahasa Arab. Ta'aluna maitani, tapi disebut hai talaka ni dia memang logat tapi bukan logat fusha, tapi dia logat suku mana? Hauraniyah, satu bangsa di Qibti di Mesir. Ya, jadi tak pelik hai talaka. Sebab ada ulama cuba mengatakan bukan hai talaka kot, dia punya baris dia mungkin hitu laka, aku dah siap untuk kamu. Okay? Tapi kata Ibn Katsir dah memang hai talaka. Ya, boleh sikit gini tu ya, tuan sikit boleh no. Baru saya nak bagi perhabis dekat kemas sikit. Maka dia siap, dia tutup semua pintu. Dia kata kat Nabi Yusuf mai tang ni. Dan dalam syarah kata dia bersiap ni, saya tak tahulah sebab Zulaikha ni disebut dalam tafsir dan riwayat secantik-cantik perempuan di Mesir, bini menteri dan tuan. Kan? Bini menteri segak lah. Muda lagi. Dan bila dia make up tu tak tahu kita jangan bayang, tapi segak dan dia dah tutup pintu dan dia telah siapkan diri dia. Lagu mana dia siap kita jangan bayang. Tapi dia siap, tak tahulah lagu mana. Maka dia kata, "Mailah tang ni, mailah tang ni." Ya. Kita jangan bayang dia lagu umur 50-an tak. Dia muda. Menteri bini dia muda. Maka tapi Nabi Yusuf tak mau. Ayat yang Nabi Yusuf guna ma'adzallah. Kau berlindung daripada Allah. Kemudian dia sambung ayat apa? Innahu rabbi ahsana maswa. Innahu la yuflihu zalimin. Sesungguhnya Rabbi ni dalam, kalau kita Rabbi ni Tuhan lah, tapi Rabb maksudnya Tuhan. Jadi dalam Rabb dalam ayat ini dia punya murak dia nak merujuk kepada laki Zulaikha tu, tuanku. Rabb ni tu tuan. Tuan yang empunya tu Rabb. Ya. Sebab tu perbincangan tentang rububiyah tak boleh dia rububiyah saja. Ya, dia kena ada uluhiyah lagi, asma wa sifat lagi. Sebab tu mai Asy'ariyah dia lebih lengkap lah. Sifat 20 itu. Ya, tanpa kita merendahkan depa ni. Cuma nak beritahu dia ada keperluan daripada setiap zaman. Mungkin zaman itu memerlukan kaedah ini,
zaman ini memerlukan kaedah ini. Mungkin zaman kita pula kaedah yang berbeza pula, tanpa kita merendahkan mana-mana keilmuan. Tapi Rabb itu Tuhan. Okey. Maka dari Tuhan aku dah jaga aku dengan baik, aku takkan mengkhianati dia. Bermaksud Tuhan kepada saya, itu bapa angkat saya, itu suami datin lah. Maka dia lari. Bila dia lari, di bincang panjang ni saya tak ni tafsir. Maka bila dia lari tu, tuan-tuan tahulah cerita tu. Ya. Bila dia lari, dia pergi mendapatkan pintu masa itulah juga Al-Aziz ni balik. Bila Al-Aziz ni balik, terus Zulaikha ni kata kepada lelaki dia, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlik su'a illa ay yusjana aw azabun alim. Terus dia pergi abang lelaki dia, abang, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud melakukan serong terhadap isterimu selain dipenjarakan ataupun dihukum dengan azab? Dia pergi tuduh Nabi Yusuf ni yang cuba buat apa-apa kat dia. Sedangkan Nabi Yusuf masa lari tu, dia tarik Nabi Yusuf dah. Dia tarik baju Nabi Yusuf dah. Dan Nabi Yusuf buka pintu, Al-Aziz ni main. Keterus dia bini dia pergi kat lelaki dia. Macam movie tu. Nah, di Quran sebut. Sebab tu Quran sebut dalam ayat yang awal kita sebut mula-mula dulu, ahsanul qasasi, sebaik-baik kisah Nabi Yusuf. Ya. Bila dia pergi kat lelaki dia kata, abang, hukuman apa kita nak bagi ni bang? Dia cuba buat tahanan kat cik bang. Macam itulah dia buat drama kan. Maka isteri Aziz menuduh Yusuf berusaha untuk mengelak dan membebaskan dirinya dan mencabut kehormatannya. Begitulah. Maka Nabi Yusuf nak dihukum. Semasa itulah ada seorang perempuan, dalam tafsir lain mengatakan lelaki. Dalam ayat Quran disebut, berkata seorang yang dekat dengan keluarga dia mengatakan, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Ya, kalaulah orang ni tak sebut siapa, tak tahu siapa, dia kata kepada Al-Aziz, Datuk jangan hukum dulu Datuk, lah kita kena tengok dengan hikmah. Kalau baju Yusuf koyak kat belakang, bermaksud bini Datuk muhung Yusuf ni betul. Kalau baju Yusuf koyak kat depan, ya, bermaksud Yusuf memang jahat. Bila kita kaji balik betul lah. Koyak kat belakang bermaksud dia nak lari, kawan tu yang terekam dia. Tapi kalau koyak kat depan bermaksud dia mungkin nak tindan lah, maka dia dikoyakkan di depan. Jadi betul lah pendapat orang ni. Maka tak kala suami wanita itu melihat baju Yusuf yang koyak di belakang, maka berkatalah ia, sesungguhnya kejadian ini adalah antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Dia kata kepada bini dia. Kemudian saya ringkaskan tuan-tuan, ke-9 dia kata kepada bini dia, dia kata kepada Nabi Yusuf tu. Dia kata, wahai Nabi Yusuf, a'rid an hadha. Dia kata kepada Nabi Yusuf, paling, maksudnya dalam terjemah Melayu dia kata paling. Maksudnya kata Yusuf, sembunyikan benda ni, senang abang. Yusuf tolong rahsiakan. Al-Aziz ni menteri. Bila bini dia buat lagu tu, dia malu. Dan dia kata kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, tolong rahsiakan benda ni, tolong sengat benda ni. Ni pelayan nak dekat dah ni, pelayan negeri ni kan. Tolong jangan duk heboh, sekali jadi aib pula. Kemudian dia kata kepada bini dia, hang pula, hang kena taubat. Hang kena taubat. Baik. Masa itulah Nabi Yusuf kata, kalau macam ni baik duduk penjara tak apa lagi. Tapi tak masuk penjara lagi depan ni tuan-tuan. Tak masuk penjara lagi. Cuma Nabi Yusuf kata, aku lebih rela masuk penjara. Lepas peristiwa ni tuan-tuan, Nabi Yusuf memang tak habaq. Memang Nabi Yusuf maafkan dan tutup aib. Nabi Yusuf memang tak habaq. Siapa yang pergi habaq? Ni pekerja-pekerja am ni. Tuan-tuan viral lah tuan-tuan. Pakat buh TikTok yang rendah. Bini Datuk ni buat gila kan. Maka pergi masuk riuh rendah ni. Benda cerita hangat tuan-tuan, dia tak? Orang muda kita FYP kan. Cerita hangat. Bini Datuk ni, Datin ni nak gomoy anak dia. Kata anak lah kan. Maka jadi cerita hangat. Bila jadi cerita hangat, Zulaikha ni dah geram. Dia kata tak guna. Dia marah kat siapa ni? Dia marah kat persatuan-persatuan Datin. Bukan saya reka dalam Quran sebut. Dia panggil bini-bini pembesar. Maksudnya persatuan-persatuan Datin lah kan. Sebab dia geram kat budak-budak muda ni, memang mulut macam-macam ni. Bini-bini Datuk juga ni, sama-sama bayar dia duk, sama-sama angkatan duk poli dia. Aduh dia pucuk muda macam tu lah, anak ikan macam tu lah, kata tu lah kot kan. Maka dia geram.
Dia tak gunanya bini-bini datuk ni. Hampa pelekeh aku. Hampa ingat aku ni teruk sangat. Hampa ingat aku ni teruk mana. Pasal depa duk gelak. Pasal depa kata macam manalah seorang datin bini kepada datuk boleh berkenan kat budak muda yang dia kutip beli ya dulu ni. Rendahnya taste dia. Macam tu lah kan. Terus cakap KL geng Mesir ni. Kan? Rendahnya taste dia ni. Maka Zulaikha dah geram. Dia kata hampa tak guna, hampa nanti sat. Hampa nanti sat sampai bulan depan sambung cerita ni. Zulaikha kata. Nak cerita mungkin 9 lah tuan-tuan. Bulan depan cerita ni panjang. Zulaikha buat satu pertemuan. Tuan-tuan tahu dah ni kan. Cuma saya cerita ni ikut tafsir dan ikut Qisasul Anbiya lah. Nak saya untuk Nabi Yusuf saya buat main 2. Senang. Kita tak lari. Bulan depan Nabi Zulaikha Zulaikha buat satu perjumpaan datin-datin, nothing to hide. Perjumpaan ni nak tengok apa jadi. Dia nak balas dendam kepada kawan-kawan dia ni. Bulan depan insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa lahum malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.